Ikuti gaya hidup jahiliyah, merusak raga, jiwa serta agama, merusak pribadi, keluarga, negara. Kita sedang berbicara dalam forum bicara adil di Kim FM di UKL Niat berbicara berkenaan dengan peranan mahasiswa dalam memantabakkan ummah sama dengan Ustaz Tengku Saifulizzan Tengku Hussein selaku pensyarah di UKL ini, dan Puan Zarita Haji Kasim selaku fellow di Pusat Perundingan dan Latihan IKIM. Dan kalau kita boleh sambung perkongsian bersama dengan yang bagi Ustaz. Tadi kita dah kongsikan ciri-ciri kita hendak jadi orang yang mencintai ilmu dan sebagainya. Kalau kita menyorot sedikit sejarah Islam, saya kira ramai tokoh-tokoh kita namakan sebagai rijal dakwah yang ada kepimpinan, yang ada karisma dia kan. Tadi Puan Zarita pernah sebut tentang terampilnya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan siapakah agaknya ataupun mereka kumpulan-kumpulan ini yang maju dalam pergerakan sejarah Islam yang kita wajar teladani khususnya. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih di atas perkongsian yang juga telah diberikan oleh yang berbahagia Puan Zarita tadi jadi sebenarnya kalau kita nak melihat tokoh-tokoh Islam ni maknanya terlalu ramai ataupun yang dipanggil sebagai rijalul dakwah iaitu seorang yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka ini juga adalah mengalami suasana ataupun mengalami keadaan yang mana mereka juga pernah menjadi mahasiswa. Cuma dulu mungkin istilah mahasiswa ni Dewan Bahasa tidak keluarkan lagi kot tak jadi mereka ini dipanggil alim ulama. Mereka ini dipanggil sebagai al-khabir dan mereka ini dipanggil sebagai seorang yang pakar di dalam sesuatu bidang Jadi kalau kita nak melihat sejarah ketokohan orang-orang Islam pada hari ini, dan seharusnya kita meneliti siapakah tokoh-tokoh Islam yang telah memberi sumbangan yang amat besar kepada dunia teknologi pada hari ini. Contohnya pada hari ini teknologi penerbangan, teknologi kapal selam, teknologi otomotif Sebenarnya semua ilmu tersebut hendaklah dipahami berasal daripada cendekiawan dan sarjana-sarjana Islam. Walaupun mereka ini tidak mencipta ilmu teknologi kapal terbang, tetapi kita kena lihat bahawa semua ilmu-ilmu ini adalah gabungan ilmu-ilmu asas yang telah dipelopori oleh sarjana-sarjana Islam. Contohnya macam kita belajar dalam bab penerbangan, seseorang mesti belajar matematik. Siapakah pelopor di dalam bidang matematik? Orang Islam. Nah, kita boleh sebut pun nama dia Dan siapa itu pelopor kalau di dalam dunia penerbangan juga? Pentingnya di dalam ilmu fizik. Siapakah yang pelopor dalam ilmu fizik? Siapa yang pelopor di dalam ilmu algebra? Siapa yang pelopor dalam ilmu kimia? Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar siapa itu Ibnu Al-Qirnas di zaman Spanyol dulu dah, di zaman Andalusia dulu dah. Seorang ahli kimia yang cuba untuk nak jadi first glider tetapi dia jatuh. Bila dia jatuh, dia sakit pinggang Setelah 100 tahun dia mati, barulah teori penerbangan dikeluarkan oleh orang-orang barat. Sebab itulah kita dalam apa jua keadaan sekalipun, kita lah memahami dia tidak ada ilmu teknologi ni keluar seketul macam tu tak ada. Dia mesti gabungan daripada ilmu-ilmu asas yang dipelopori oleh sarjana-sarjana Islam. Dan itu kita nak kena faham kenapa mereka ini boleh mempelopori bidang-bidang ini. Dan salah satu daripada yang saya nak perkenalkan pada malam ini, iaitu tokoh yang kita sangat kagumi, tapi zaman dulu lah. Kalau sempat bagi masa, satu bagi masa, kita bagi ke zaman sekarang pula iaitu kita kenal siapa itu Sayyidina Umar Al-Khattab dia ini merupakan seorang khalifah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam kajian sejarah kebanyakan pembaharuan yang dibuat oleh Sayyidina Umar digunakan di zaman ini. Contohnya macam sistem cukai.
Bila perkara itu dimulakan? Zaman Sayyidina Umar, kan? Saya pun selalu cakap kat student saya, kalau awak bab pembaharuan ni, awak tak tahu nak fikir siapa lah, awak letak je nama Sayyidina Umar Al-Khattab lah. Maknanya itu kira main buah dadu juga tu. Tapi memang dah Sayyidina Umar ni bapak pembaharuan. Kalau nak kira kem askar pada hari ini, siapa yang mulakan? Pada zaman Sayyidina Umar juga. Sistem cukai, sistem tanah, sistem apa lagi? Sistem perparintan, semuanya di zaman Sayyidina Umar. Dan kita pun tanya dia masuk universiti mana Oxford University tu, ataupun pernah jumpa dengan kita dekat Miak ni. Tu Sayyidina Umar tengah duk makan. Ada kan? Umar ada lah kan, ya? Tapi Sayyidina Umar di manakah universiti yang telah mereka ini lalui? Adakah merupakan satu tempat yang khusus menyebabkan banyak pembaharuan mereka buat? Sedangkan manusia di zaman kini, walaupun mereka mengatakan mereka mencipta, tetapi mereka itu sudah ada satu asas. Mereka itu cuba untuk modify sistem-sistem yang lepas. Kalau kita tengok di barat pada hari ini, sebenarnya dia banyak modify apa yang telah berlaku, apa yang telah dipelopori oleh orang-orang Islam. Sebab itu mereka ini takut kan. Kadang-kadang mereka ini takut, mereka pun buat trademark. Mereka letakkan ini harta intelek dan sebagainya. Tetapi kalau kita kaji balik kan, kalau kita kaji balik bab matematik, bab perubatan, bab apa semua sekalipun, mesti daripada tokoh-tokoh Islam. Dan hari ini bila kita belajar tentang tokoh, kita tengok pula tokoh yang berani. Apa yang tokoh ini buat, apa yang tokoh ini buat, kita kena buat, barulah kita hebat. Sebab tu dulu ada orang pernah bertanya pada saya, Ustaz, kenapa hari ini orang Islam ni ramai, tetapi mereka ini tidak digeruni oleh musuh Islam? Dulu orang Islam sedikit je. Tengok Rasulullah SAW ada pergi berperang, perang Badar 313 orang, lawan 1000 orang. Kalah 1000 orang. Apa formula dia? Kan? Dan hari ni orang Islam ramai. Kalau kita tengok solat Jumaat tu, kalau pergi lewat sikit je, nak parking kereta pun tak boleh. Akhir sekali kita pun tak kereta orang lah. Pergi minta doa elok-elok, kena sumpah orang, habis pahala dah kan. Jadi kita nak melihat keadaan ini. Kenapakah perkara ini berlaku? Umat Islam ini bilangan dia bilion. Dan kalau kita tengok orang Yahudi pada hari ini, bilangan dia hanya juta. Kenapakah orang Islam hari ini semakin hari semakin diperkecilkan, semakin dihina, dan tidak ada pun kalau kita tengok hari ini penemuan-penemuan yang menggunakan teori nama orang-orang Islam. Kalau dekat sini ni, biasa kalau anda interview dulu, apa yang ditanya? Cuba sebut teori Bernoulli, kan? Apa dia sebut lah? Sebut teori Bernoulli, benar. Tak boleh ni, ni tak boleh masuk ni, kan tak? Benar tak kita jumpa satu teori? Ini teori Johann bin Maman. Because of that. Kadang-kadang orang ni bila pada jenama, sebut je baju lah. Baju pun jenama juga, teori lah. Orang pergi beli baju snail, cuba kita ubah nama baju cat siput babi, ataupun baju cat unta lah. Maknanya benda yang sama saja, kan? Baju camel, baju cat unta lah. Orang tak beli, kan? Baju cat apa ni? Baju cat unta, orang tak beli. Kenapa? Sebab mereka hilang ketokohan. Yang mereka pandang hari ini siapa dia? Mereka pandang tokoh-tokoh yang daripada barat. Hatta pada hari ini pun kalau kita tengok di dalam sistem pentakdiran dan apa semua sekalipun, orang tidak menjumpai apa yang telah diterjemahkan oleh Islam. Contohnya sistem 5S hari ini lah. Seluruh dunia duduk gila 5S, kan? Sedangkan dalam Islam dah lama dah sebut benda tu. An-nazafatu minal iman. Lepas itu kita kerja ni mesti ikhlas, kita kerja ni macam-macam. Dan Al-Quran dah berlambak-lambak dah banyak tempat dah sebut benda ni. Dan Rasulullah SAW pun, kalau nak tahu cerita dia, kenapakah Nabi menang di dalam peperangan? Adakah kerana 5S? Lagi hebat daripada 5S. Sebab apa? Sebab di dalam peperangan bukannya satu benda yang mudah untuk dihadapi.
Tetapi manusia ini mengetahui dekat mana senjata, dekat mana kuda perang, dekat mana unta, dekat mana ubat dan sebagainya. Nak menunjukkan sistem ini kemas. Tetapi berapa ramai hari ini manusia yang bergelar mahasiswa hendak mengkaji dan hendak mengeksplor apa yang telah dilakukan oleh tokoh ini. Kalau saya tanya, berapa ramai yang kenal ataupun yang mengetahui sejarah Ibnu Al-Firnas, first glider in the world? Orang yang mula mencipta glider adalah Ibnu Al-Firnas. Kena letak satu nama, Institut Ibnu Al-Firnas lah, kalau kita nak menceritakan tentang kapal terbang. Dan kita tengok ini tokoh, apa yang mereka buat. Saya nak sebut satu lagi tokoh. Pernah dengar tak nama Suhaib Ar-Rumi? Suhaib Ar-Rumi pernah kenal? Bukan Runi yang awak kenal kan? Ini Suhaib Ar-Rumi. Kalau baca je sejarah, dia akan keluar nama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini merupakan seorang tokoh, ya? Seorang tokoh yang telah masuk dalam universiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi menghadap Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku ikhlas nak masuk Islam dan aku akan berjuang untuk Islam. Dan kebetulan Suhaib Ar-Rumi ini merupakan seorang yang penuh dengan skill perniagaan. Dia ni jadi orang yang kaya raya. Di saat Rasulullah SAW nak berhijrah, kan? Dia pun nak ikut Rasulullah SAW berhijrah, tapi tak dapat. Dia pergi juga, dan dia pergi tu berjumpa dengan orang-orang musyrikin. Tahan dia, Suhaib, mu nak pergi mana? Kamu ni nak pergi mana? Ataupun dalam bahasa kita aja, bahasa Jawanya disebut, where are you going? Kamu ni nak pergi mana? Kan? Datang daripada negara luar dah kutip semua harta kat sini, dah buat kekayaan kat sini, dekat Mekah ni. Tiba-tiba kamu nak berhijrah pula. Seorang yang mempunyai tahap mahasiswa yang tinggi yang telah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tahu kejayaan yang sebenar adalah seorang itu mengejar benda yang hakiki. Benda yang hakiki itu apa dia? Benda yang kekal itu apa dia? Syurga itu kekal, pangkat tak kekal, engineer tak kekal. Dan benda itu tidak direbut oleh Suhaib Ar-Rumi. Dia kata beginilah, kita buat perjanjian. Aku nak pergi juga berhijrah ke Madinah. Aku nak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana harta aku ada ni, aku tinggalkan kepada kamu semua. Apa macam? Orang musyrikin kata, oh, not bad, kan? Maknanya okeylah, aku terima. Dalam cerita-cerita tadi, sebagai seorang mahasiswa, kena ingat, saya nak bagi tahu cerita apa. Apa ciri yang pertama yang ada pada Sayyidina Umar tadi? Tokoh tadi, kita nak lihat tokoh sebagaimana Puan Zarita cakap, dia suka baca biodata. Dan akhir sekali, apa yang dapat disimpulkan adalah seorang mahasiswa itu kena menjaga adab, kan? Menjaga adab belajar, menjaga adab dengan guru, menjaga adab dengan ibu bapa, menjaga adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga adab dengan sesama kawan, menjaga adab dengan masyarakat dan sebagainya. Sebab itu di dalam Islam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan 13 tahun tu hanya nak menceritakan pasal adabnya. Tak cerita apa lagi pasal bab puasa, bab zakat dan sebagainya. Duk cerita pasal adab je, kan? 13 tahun. Kan? Jadi tokoh yang seterusnya kita tengok Suhaib Ar-Rumi tadi dah. Ini tokoh-tokoh Islam yang hebat. Dan bila kita tengok, ya, di kesimpulan ni mungkin boleh buat masa dah terlebih dah ni, kan? Tapi lagi apa ni, Ustaz Syabir tak cuik saya teruskan, kan? Dia kena cuik saya ni. Dia kita main cuik-cuik pula ni dalam forum ni, kan? Okey. Jadi kita tengok pula tokoh yang di zaman akhir-akhir ini dah. Siapa itu nama dia? Tariq bin Ziyad. Ini tokoh bukan Arab. Kenapa Tariq bin Ziyad nak menaklukkan Spanyol? Tariq bin Ziyad ni dia bukan seorang Arab, tetapi semangat perjuangan untuk nak memartabatkan ummah, nak memartabatkan Islam itu sendiri.
Sampai Tariq bin Ziyad pun dia pesan kepada dia punya Amirul Mukminin pada masa itu, aku nak menakluki Spanyol ataupun kita sebut sebagai Andalusia. Kan? Akhir sekali dengan, kalau cerita panjang, akhir sekali dengan semangat yang dia ada, kan? Semangat yang dia ada, dia pergi risik dan dia pun jumpalah satu figure. Dia kata tentera Roderick pada masa tersebut Kristian yang ada 100,000 orang. Mana dah? Kau tak ramai 100,000 orang? Kan? Dalam dewan ni pun nampak ramai dah, kan? Ni 100,000 orang kan ni? Kita gempak sikit dah, kan? Kena gempak sikit ni, kan? Okey. Dia pun cek tentera dia ada berapa ribu orang? Tentera Tariq bin Ziyad ada setengah mengatakan ada 7,000 orang saja. 7,000 orang nak lawan 100,000 orang. Tengok mahasiswa yang telah diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan modul yang seimbang. Hari ini kita tengok mahasiswa kita nak hantar. Ni bukan Malaysia Institute, ni Mexican Institute. Kita ubah sikit nama, kan pakai balik ramai-ramai payah pula lah, kan? Okey, kita nak hantar pergi kepada pertandingan inovasi. Nak bercakap pun kadang-kadang tak bunyi, pakat kepala. Kamu cakap. Nah, Tariq bin Ziyad 7,000 bagi tahu kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tentera kita 7,000 nak lawan 100,000. Dia mula hidup dengan mewah, kan? Maka Amirul Mukminin pun tambah, kamu nak berapa? Maknanya kalau dia ada 7,000 nak cukup 100,000, berapa lagi nak? Cepat matematik. Kan? 90, 3,000. Tengok buat mesyuarat, naik ke Senet, apa semua sekali luluh 5,000 je. Sekarang ini 12,000 nak melawan 100,000 orang. Tapi semangat yang kental tadi, seorang yang telah dididik dengan modul yang lengkap tadi, dia kata, okey, on. Tetapi inilah yang dibawa oleh tentera Tariq bin Ziyad. Yang dia bawa adalah akhlak Islamiah. Diriwayatkan, diceritakan, orang kuat, perempuan dia tak cara, dia tak serang pun. Yang mana tua-tua tak juga, yang mana budak tak juga. Jadi di kalangan tentera Roderick tadi, dia kata selama ni aku hidup dengan Roderick ni aku ingat baik dah, dia kata. Tiba-tiba ada lagi yang lebih baik. Tentera Roderick tadi ada setengah daripadanya tidak berani menyerang kerana akhlak orang Islam. Nah, jadi itulah yang kita nak bawa. Akhlak ni apa dia? Akhlak ini adalah kalau kita belajar dalam bab iman, Islam dan ihsan, dia duduk di tempat ihsan. Bila duduk di tempat ihsan, seorang pelajar, seorang mahasiswa, dia merasakan apa-apa yang dia buat akan dipersoalkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya nak baca satu ayat di dalam surah apa ni? Di dalam satu surah An-Nur, ya, ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Seorang mahasiswa, seorang rijalul dakwah, mereka itu tidak dilekakan oleh perniagaan dan jual beli. Orang pun kata pula, dah ustaz, bila saya berniaganya? Saya ni student je, tak ada niaga pun. Hoduk niaga dekat gerai-gerai kat luar tu. Maknanya kita membuat sesuatu perkara yang berkaitan dengan dunia pada hari ini belajar. Kadang-kadang ada setengah mahasiswa sebut mahasiswa dah, tetapi orang azan pun tak. Azan pun buat tak tahu tu mahasiswa ke maha apa tu. Maha seluar tu. Dah, sebab seluar maha-maha belaka. Kan? Dah. Jadi Allah SWT panggil kita di satu hari 15 kali. Hayya 'alas solah 2 kali dalam azan, kali 5 10 kali.
Bila qamat, hayya 'alas shalah. Sekali lagi jadi 3 kali, 15 kali. Kalau seorang bapa, dia panggil anak dia 3 kali, anak dia tak sambut lagi. Sama ada rotan ataupun batang penyapu. Nah, ini Allah Subhanahu Wa Taala panggil lah. Bagaimanakah kita hendak mewarisi perangai tokoh-tokoh Islam dulu? Mereka walaupun bilangan mereka sedikit, tetapi mereka dikaruni. Hari ini kalau kita tengok dekat Universiti KL, nah, ramai pelajar Melayu dan ada juga pelajar-pelajar yang bukan Melayu, Cina dan sebagainya. Kenapa mereka excellent? Sebab mereka itu beradab di dalam belajar. Orang suruh bercakap dalam bahasa Inggeris, dia jumpa sama-sama dia cakap bahasa Inggeris. Orang Melayu dia jumpa sama dia cakap bahasa Melayu. Hak Kedah dengan bahasa Kedahnya. Kadang-kadang nak sebut water pun dia sebut water. Kan? Nak sebut I love you, I love you. Kan? Terengganu dengan Terengganunya wahid pom. Kan? Makin kita tengok kenapa? Because of adab di dalam belajar. Kita dah tahulah medium instruction kita in English. Why not kita speak in English? Biarlah broken tak broken pun. Nah, daripada tak cakap langsung, jadi buruk saja, tak jadi broken. Payah pula kan? Jadi kita melihat tokoh-tokoh Islam hari ini mereka itu kita melihat tokoh-tokoh Islam hari ini beberapa ciri yang kita boleh amalkan, yang kita boleh tengok pada hari ini. Di antaranya mereka itu menjaga adab. Yang kedua itu mereka mempunyai semangat jihad yang kuat, dan mereka itu berani, dan mereka yang pentingnya mereka itu mengikut jejak langkah yang telah diperturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.